Eh? Kalau kita tidak ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu tak ingat makna molek ketika kita sebut, tak boleh pahala. Pahala kita nak kebaikan tu suku tu, pahala bacaan sebut tu. Tetapi kalau Quran semua sepakat, tak faham pun boleh pahala, tak ingat kau satu fikir duk melayan pun boleh pahala, baca saja. Apatah lagi kalau seseorang tu baca, sekarang ni mudah banyak dah ada terjemahan, baik lagi terjemahan. Apa ni, kita baca terjemahan dia, baca terjemahan dia. Kalau hak pandai lagi berkait dengan Quran lah, khusus bulan Ramadan berkait dengan Quran, baca tafsir, baca apa-apa berkait dengan Quran, itulah yang paling baik. Tak ada lebih hak lain, zikir apa pun tak ada hak lebih daripada Quran. Dengan sebab itu dalam keadaan biasa pun, tidak bulan Ramadan pun, Al-Quran lah yang paling lebih, paling utama. Tetapi kita kena ngaji, tak boleh baca tak terkalu. Rubba qari'il lil Quran wal Quran yal'anuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata lagu tu, berapa ramai orang yang duduk baca Quran tapi Quran duk laknat dia, Quran duk kutuk dia. Salah satunya sebab dia baca tak betul. Dia kena baca betul. Jadi caranya nak baca betul, sekurang-kurangnya kita kata kalau hak baiknya, kalau benda lain kita boleh buat tiap-tiap hari, apa Quran kita tidak boleh buat tiap-tiap hari? Baca tiap-tiap hari, belajar. Benda lain kita boleh belajar, kita boleh hantar anak-anak pergi tuition dan sebagainya. Kita kata lah untuk kemah, apa ya Quran kita tak boleh buat lagu tu? Sepatutnya kita kena buat. Bila baca Quran itu betul, baru boleh pahala. Kalau tidak, Quran sendiri kutuk kita. Quran sendiri kutuk kita. Mana kena baca biar betul. Sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan sekarang ni kan banyak kemudahan. Kemudahan apa kita tengok dalam TV kan, dia baca tu malam-malam, dia tadarus. Itu bagus. Tu satu amalan yang baik, tu kita hargai sangat. Amalan yang seperti itu menghidupkan sunnah dan mengajar orang-orang yang duduk di rumah tu kan, orang tua, dengar dia baca lah kan, dia betul. Kalau salah kita tu sekali dengan dia, hak tu paling molek. Kalau buat lah betul. Ini apa yang berlaku di negeri kita, suatu perkara yang baik lah sebenarnya. Mungkin setengah-setengah negeri tu tak ada buat lagu tu. Ini kebaikan, kita ambil kesempatan. Kalau kita tak boleh betul dengan orang lain, betul situ. Betul pada bulan Ramadan. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih murah lagi daripada lebih murah melakukan kebaikan ni daripada rih al-mursalah, yakni angin yang dilepaskan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ni banyak melalui angin lah mari. Kalau tak ada angin, tak ada udara, tak ada gapo ni, mati kita. Hak tu besarnya. Lepas tu berapa banyak tumbuh-tumbuhan yang dulu tidak ada di sini, kemudian ada. Angin lah yang bawanya, murahnya angin. Angin lah, banyak peranan angin tu. Tetapi angin ni tidak baik kepada semua orang juga, kalau kita nak kata. Hak maksud angin yang membawa berita gembira yang kebaikan ni seperti apa ni yang disebutkan dalam Quran tu, wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah Tuhan yang melepaskan angin sebagai berita gembira sebelum dibawanya rahmatnya. Sebelum hari rahmat dia tu, angin dulu bawa berita gembira. Yang ni angin yang membawa awal itulah rahmat dianya, salah satunya awal. Jadi awal pun dibawa oleh angin juga. Jadi murahlah daripada awal itulah. Subuhnya bumi, tanah ni, dia berkait dengan angin. Dia berkait dengan angin. Tetapi angin ni bukan baik untuk semua orang juga. Kita kata kalau orang nak demam dah lah, kita kata dah. Nak demam dah, kalau terdedah kepada angin, kau demam. Kau demam, dia tidak baik untuk dia angin tu. Betul lah kepada orang lain baik, tapi kepada dia tidak baik. Kepada orang yang lemah, kalau angin kuat sikit kan, dia boleh jadi tidak baik, mengganggu kesihatan dia. Itu keadaan angin. Keadaan Nabi SAW ni tak, semua baik, tak ada sudut yang tidak baik kepada pihak mana sekalipun. Kalau angin saat ni kepada orang nak demam kan tak baik, kita kata betul dia murah tu, tetapi kepada setengah-setengah orang tidak baik.
Kepada setengah-setengah orang. Betul dia murah, dia mari hujan kepada satu golongan, tapi kepada golongan yang lain jadi masalah pula. Orang tak boleh menor kita kata dah. Tapi orang buat padi tu dia kenal lah kebun-kebun ni. Tak payah jiu kita kata. Tapi kepada mana ada sudut orang ni boleh kelebihan angin tu, orang ni tidak boleh kelebihan dia. Walaupun dari segi sepintas lalu sekali tengok mula-mula tu, hakikatnya ada juga kebaikan itu suku pasar, tapi mula-mula berasa tu dia berasa kita tak boleh kerja dalam hari ni, kita tak boleh buat kerja dalam hari ni sebab hujan. So, hujan tu berkait dengan angin. Maknanya sekali tengok ada juga tidak baik. Tetapi kalau Nabi SAW ni apa saja dia buat baik belaka. Tidak kata baik untuk orang miskin saja Islam ni hak dia bawa mari ni, untuk setiap lapisan masyarakat. Tidak baik untuk manusia saja, untuk tumbuh-tumbuhan pun baik. Sebab apa Nabi SAW larang duk tebah-tebah pokok kayu tak tutup pasar. Sebab itulah dia ajar kita kalau pergi Mekah ke apa, tanah haram tak boleh nak cabut tak tu kalu, nak getuh tak tu kalu tak boleh. Sebenarnya nak suruh bawa perangai tu balik. Jangan kita semena-mena lah tanpa kita berfikir apa tujuan benda ni. Kalau memang yang kita tebah tu yang kita nak tanda benda lain tu lain cerita. Tapi saja-saja nak ayatnya perlindungan tu ada. Binatang tak boleh nak buat tak tu kalu. Nabi SAW larang menjadikan binatang tu sasaran permainan kita panah, kita bedil dia ke, nak berlatih tak boleh lah tu. Kalau kita nak matikan dia pun, nak makan pun ada cara dia, tak boleh kita main repih tekuk dia ke, tak boleh. Mana rahmat belaka, rahmatan lil alamin kedatangan dia. Alamin tu bukan manusia saja, binatang dia suruh sembelih. Kita tengok sembelih ni nampak seksa, tak, sembelih itulah yang paling ringan untuk binatang. Yang paling ringan tu untuk binatang. Sebab apa dia hilang rasa ni, apabila kerak tekuk ni hilang rasa nak jadi sakit tu, dia kait dengan otak tu, saraf dalam otak tu. Bila sudah putus tu tak ada, cepat. Tapi kalau hak lain dan darah tu boleh memancuk keluar, tidak ada tekanan dalam tu, dia boleh memancuk keluar. Walaupun dari segi kita tengok dari segi zahir nampak menyeksa, tapi sebenarnya tidak. Sebab itulah dari segi hukum Islamnya, kalau orang nak dibunuh pun dia suruh pancung. Kita kata pancung, teruk seksa, nampak kepala jatuh tergolek. Kalau kita gantung lebih baik lagi, tak tunjuk pada orang senyap-senyap, ataupun kalau kita kenakan dia tukaran kau, kita kata lebih baik lagi. Sebenarnya tidak. Cara Nabi SAW dia kata la qawada illa bisayf, tidak ada hukum balas, bunuh balas kecuali dengan pedang. Dia tahu dah lah tu. Apabila putus ni tak terasa dah. Dari satu segi kepada orang yang mati tu dibunuh tu, dia tidak seksa. Tetapi kalau gantung kan, dia tak boleh keluar darah dia. Mana tu ke dalam otak dia, cukup seksa tu. Sebenarnya hakikat sebenar. Benda tu yang orang tak nampak tu. Sebab dia kira dari segi zahir tak keluar darah. Tak keluar darah dia kata tidak seksa. Sebenarnya tidak. Tak keluar darah tu seksa. Tak putus hubungan tubuh ni dengan kepala ni. Kalau putus tak ada sakit. Ringan kepada dia. Tetapi kepada orang lain cukup besar pengajaran. Orang lain takut jadi. Tapi kalau duduk bunuh senyap-senyap, siapa dia nak takut? Penjinah yang tak takut lah. Ni kalau tengok depan orang ramai, hak mana berani kita tengok tu lah. Pergi tengok. Hak tak berani, tak ada siapa dia kata wajib pergi tengok tu. Kalau nak tengok, serik. Tengok kepala jatuh tanah, kena pancung. Itu pengajaran kebaikan kepada orang lain. Penjenayah dia takut. Kepada orang yang kena bunuh tu dia tidak seksa. Ada dua sudut. Maknanya Rasulullah SAW ni kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada apa pun rahmat. Murah dia tu merata. Bukan kepada satu jenis makhluk, kepada orang saja tidak. Kepada orang kafir pun rahmat. Islam datang. Dulu dalam Quran sebutkan keadaan orang kafir di masa tu lagu mana? Mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Oh Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang mana penghuninya, penduduknya ini zalim. Kalau boleh biar orang ada orang menyelamatkan kami. Kita nak mana cukai pun berat, hukum pun berat, segala-galanya jadi hamba abdi dalam negeri. Nak gapo lagu tu? Dengan sebab itu Islam ni cepat berkembang. Lagu mana? Pasal dia
orang-orang kafir ni sedar